Panikan melanda selepas Amerika Syarikat mempamerkan teknologi ketenteraan rahsia mereka di Pasifik dan menunjukkan bahawa keamanan melalui kekuatan bukan lagi sekadar retorik tetapi telah menjadi satu demonstrasi nyata. B-2 Spirit, yang juga dikenali sebagai stealth bomber, adalah salah satu pesawat paling canggih dan ikonik yang pernah dibina. Ia dibangunkan oleh Northrop Grumman untuk tentera udara Amerika Syarikat dan direka untuk keupayaan siluman, pengeboman tempat jarak jauh, serta keupayaan nuklear. Pada 29 Jun, Tentera Udara Pasifik mengumumkan bahawa pengebom Halimunan telah menjalankan latihan penenggelaman dengan tembakan sebenar di utara Kepulauan Mariana, melancarkan peluru berpandu ke sasaran maritim. Maklumat ini mengubah keadaan kerana B-2 sentiasa dianggap sebagai simbol penembusan Halimunan, tetapi kini ia juga muncul sebagai platform serangan laut jarak jauh. Pada masa yang sama, Tentera Udara Amerika Syarikat telah memajukan rancangan untuk senjata jarak jauh baharu dengan varian untuk sasaran di udara dan di permukaan yang direka untuk senario tekanan tinggi terhadap tentera China di Indo-Pasifik. Ini berlaku ketika China memperluaskan kapal induknya mara ke Pasifik dan menguji reaksi sekutu Amerika seperti Jepun dan Filipina. Apa yang telah didedahkan? Kenapa Beijing merasakan tekanan? Bagaimana teknologi ini mengubah perkiraan di Pasifik? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Amerika Syarikat telah membuat demonstrasi dalam Valiant Shield 2026, latihan ketenteraan yang diadakan di Pasifik bersama pasukan Amerika dan sekutu. Perkara yang membunyikan amaran ialah gabungan antara keupayaan siluman dan serangan maritim. B-2 Spirit yang telah digunakan selama beberapa dekad sebagai pengebom strategik telah melancarkan LRASM, peluru berpandu jarak jauh yang ditujukan terhadap ancaman di laut. Tentera Udara Amerika sendiri menyatakan bahawa tindakan seperti ini meningkatkan keupayaan untuk mencapai sasaran strategik dalam jangkauan ancaman berpotensi. Dalam kata-kata mudah, Washington menunjukkan bahawa mereka boleh menggunakan pesawat yang sukar dikesan untuk memberi tekanan kepada kapal musuh. Pengumuman ini dibuat pada saat yang sensitif. China semakin banyak meletakkan kapal di laut, meningkatkan kehadiran di kawasan yang dipertikaikan dan cuba menunjukkan bahawa mereka boleh meluaskan pengaruh mereka melepasi pantai sendiri. Pada bulan Jun, Reuters melaporkan bahawa kapal induk China Liaoning dan kapal-kapal lain telah dilihat menjalani latihan di Pasifik di sebelah timur Filipina antara 26 hingga 28 Mei. Menurut kerajaan Jepun, pesawat dan helikopter dari kumpulan tentera laut China telah melakukan kira-kira 170 pendaratan dan berlepas sampai ke jarak kira-kira 590 km dari Miyako-Miyakojima di Jepun. Israel juga telah memasuki pusat fasa baharu pertahanan udara ini dengan berjaya menguji versi moden Iron Dome dan mengintegrasikan laser berkuasa tinggi dalam ujian lanjutan ke dalam rangkaian kawalan sistem tersebut. Teknologi yang dibangunkan dengan sokongan Kementerian Pertahanan Israel, Rafael dan rakan-rakan industri muncul sebagai satu lapisan tambahan.
untuk menghadapi roket, drone, dan ancaman udara lain dengan kos pemintasan yang lebih rendah. Disinilah message menjadi berat untuk kumpulan pengganas dan rejim bermusuhan. Israel bukan sahaja memperkukuhkan apa yang sudah berfungsi, tetapi juga sedang menyediakan pertahanan yang lebih pantas, lebih murah dan lebih sukar untuk dilemahkan dalam serangan berskala besar. Tekanan ketenteraan juga muncul di seberang Atlantik semasa latihan NATO di pantai Carolina Utara, Amerika Syarikat. Amaran yang dikesan melalui radio dengan suara dari selatan Amerika mengarahkan kapal perang supaya keluar dari perairan itu. Berlaku ketika Letnan Norway Thomas Johansen sedang mempersiapkan anak kapalnya untuk satu latihan simulasi. Dengan pelbagai manuver berlaku serentak, anak kapal mendengar perbualan dari kapal lain yang berdekatan, melaraskan frekuensi dan meneruskan operasi. Kehadiran Komodor melawat memang tidak pernah menyenangkan. Jadi, lawatan Komodor memang menyusahkan. Kapal motor Faulero, di sini kapal perang gabungan Foxtrot 310. Beroperasi untuk menyokong resolusi 110 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Tuan. Saya memohon kerjasama anda dalam... Soalan seterusnya. Jadi, hari ini, apa yang telah kami lakukan ialah menjalankan latihan operasi interdiksi maritim. Apa maksudnya sebenarnya? Ini bermakna kami menghantar satu pasukan pemeriksaan dari kapal ini, kapal Norway Frida Nansen, ke kapal sasaran sebagai sebahagian daripada latihan ini. Adrokargo ialah kargo. Tambang telah dibayar awal, dihantar dalam kotak-kotak. Kami melakukan salam standard kami dan cuba mengetahui siapa mereka ini, ke mana mereka sedang pergi sekarang dan dari mana asal mereka sebenarnya. Saya minta anda maklumkan sama ada terdapat haiwan di atas kapal atau tidak. Over. Sekarang kami memang ada kambing, kami ada seekor kambing, tapi kami tak makan kambing itu. Jadi sekarang dah tak ada kambing lagi, dah tak ada haiwan lain. Mau. Ada sebarang senjata yang sedang dibawa atas kapal itu dan di mana lokasinya? Over. Tak, kami memang tak ada senjata apa-apa. Kami kapal kargo yang aman. Niat saya adalah untuk menggunakan hak saya untuk menghantar pasukan pemeriksaan bagi memeriksa manifest dan kargo anda serta menjalankan pemeriksaan ke atas kapal anda mengikut Undang-Undang Antarabangsa dan Resolusi 110 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tindak balas Amerika tidak hanya muncul di laut. Tentera udara juga telah membuka jalan untuk Air Force Long Range Weapon, satu keluarga baru senjata jarak jauh. Laporan khusus memaklumkan bahawa projek ini mensasarkan jarak minimum 1000 batu nautika dengan versi yang ditujukan untuk sasaran di udara dan di permukaan. Ideanya mudah difahami. Pentagon mahu memperluaskan jarak operasi pasukan Amerika dalam situasi di mana China cuba menghalang akses ke Pasifik, melindungi kapal-kapalnya dan memberi tekanan kepada Taiwan. Bukan sekadar memiliki senjata baru, ia adalah untuk membina kelebihan supaya rejim China tidak boleh memilih sendiri tempat, masa dan rentak sesuatu krisis. Kejutan di Beijing datang tepat dari mesej ini.
Apabila Amerika Syarikat mempamerkan B2 dengan LRASM dan memajukan pembangunan senjata berjarak amat jauh, mereka memberitahu Parti Komunis Cina bahawa pengembangan tentera laut Cina tidak akan dibiarkan tanpa tindak balas. Rejim Cina melabur besar-besaran dalam kapal, jet pejuang, peluru berpandu dan kehadiran di sekitar Taiwan. Washington kini menunjukkan satu garis tindak balas yang berasaskan keupayaan siluman, jarak jauh dan integrasi antara tentera udara dan tentera laut. Ini adalah satu tindak balas untuk menakut-nakutkan, bukan jemputan kepada perang. Semakin Beijing cuba menakut-nakutkan rantau ini, semakin Amerika Syarikat menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai kelebihan yang disimpan. Jepun juga terlibat kerana berada di barisan hadapan ketegangan serantau. Pada 17 Jun, Markas Besar Jepun memaklumkan bahawa jet pejuang Jepun telah dikerahkan selepas pesawat Cina dikesan di atas Laut Cina Timur pada 12 Jun. Ini menunjukkan bahawa suasana di sekitar Jepun, Taiwan dan Filipina semakin tegang. Tekanan Cina bukan sahaja dari segi laut. Ia juga melibatkan penerbangan, drone, rondaan dan ujian reaksi terhadap sekutu seperti Jepun, Filipina, Australia dan Taiwan. Isyarat ini penting. Ia menunjukkan bahawa Amerika Syarikat bukan sekadar bercakap tentang keselamatan serantau. Mereka sedang menempatkan semula keupayaan, menguji integrasi dan bersiap sedia untuk memberi tindak balas terhadap senario tekanan dari China. Washington tahu bahawa di Pasifik, peperangan bermula jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan. Ia bermula dengan persepsi kekuatan, keyakinan sekutu dan ketakutan terhadap kos yang mula dikira oleh pihak lawan. Apabila pihak lawan memahami bahawa untuk mara akan membawa kos yang tinggi, penangkalan berfungsi. China cuba menjual kepada dunia imej sebagai kuasa yang tidak dapat dielakkan. Namun, demonstrasi Amerika mematahkan naratif itu. Rejim China boleh membina kapal induk, memperluaskan rondaan dan menghantar kapal-kapalnya lebih jauh. Tetapi teknologi ketenteraan Amerika Syarikat terus menetapkan had. B2 dengan LRSM menunjukkan tekanan ke atas sasaran maritim. Projek jarak jauh yang baru menunjukkan bahawa Washington mahu menyerang ancaman dari jauh. Reaksi Jepun menunjukkan bahawa sekutu tidak berdiam diri terhadap pergerakan China. Gabungan semua ini mengubah suasana. Beijing memberi tekanan, tetapi kini melihat tindak balas semakin meningkat. Perang di Pasifik akan menjadi serius, mahal dan berbahaya. Tetapi kelemahan juga ada harganya. Apabila kuasa autoritarian melihat keraguan di pihak satu lagi, ia akan marah ke hadapan. Apabila ia melihat persediaan, ia akan mengira semula langkahnya. Amerika Syarikat sedang bersiap sedia untuk menghalang China daripada mengawal rentak krisis. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.